Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Malam ini kita amat bersyukur kerana diberikan umur yang panjang untuk bertemu lagi dengan malam yang mulia, iaitu kita akan menyambut Idul Adha esok pagi. Dan bagi umat Islam, para hujaj yang sedang berwukuf di Arafah, mereka antara golongan yang terpilih kerana diberikan peluang untuk menunaikan haji rukun Islam kelima, walaupun dalam keadaan pandemik di seluruh dunia semakin meningkat, tetapi alhamdulillah sebahagian dari umat Islam khususnya yang berada di Arab Saudi, mereka dibenarkan dengan protokol yang ketat untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2021. Berbeza pada tahun lalu, hanya beberapa ribu saja. Tahun ini jumlahnya lebih besar dan ada sejumlah rakyat Malaysia yang tinggal di Arab Saudi dibenarkan ataupun diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyertai ibadah tahun ini. Jadi untuk melihat perkara ini dan juga bagaimana kita perlu menyambut Idul Adha esok dan juga protokol ibadah korban tahun 2021 ini, saya amat bertuah pada malam ini saya akan mendapatkan pandangan dan juga pencerahan yang lebih komprehensif bersama yang berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam. Nazri, apa khabar? Alhamdulillah. Salam Idul Adha Datuk Seri. Sama-sama, salam Idul Adha. Taqabbalallah minna wa minkum wa kullu am bi khair. Minal aidin wal faizin. Alhamdulillah, minal aidin wal faizin. Datuk Seri, mungkin sebagai permulaan, apakah yang wajib kita lafazkan ketika kita berada di petang ataupun malam Idul Adha ini bagi para hujaj, mereka yang menjadi tetamu Allah? Pastinya ini waktu-waktu yang paling afdal ataupun paling kuat kita untuk melakukan lebih banyak berdoa, berzikir dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi bagi kita yang tidak berpeluang untuk menunaikan haji, apakah amalan yang wajib ataupun sunat untuk kita ambil peluang pada waktu-waktu yang begitu mujarab ataupun begitu afdal pada waktu ini? Terima kasih kepada saudara Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab persoalan yang dikemukakan, antara perkara yang sunat kita lakukan bahkan amat digalakkan ialah kita zikrullah. Begitu juga kita gemakan pada malam-malam raya, hari raya dengan takbir. Berdasarkan kepada apa yang disunnahkan, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari-hari raya kamu dengan takbir. Bahkan kita juga disunatkan untuk menghidupkan malam raya kerana ia menggambarkan rasa syukur kita kepada Allah kerana nikmat yang Allah bagi teramat banyak, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah atas petunjuk dan hidayah yang Allah tunjukkan kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Justru inilah amalan-amalan yang patut kita lakukan. Di samping amalan wajib yang telah ditetapkan, maka kita tambah lagi koleksi, termasuk kita sedekah, kita infak, kita bermaaf-maafan, kita bantu kepada sahabat-sahabat, rakan taulang, jiran, keluarga yang memerlukan. Maka ini antara amalan yang baik dan kita bersiap sedia bagi mereka yang berkelapangan untuk melaksanakan korban pada esok hari. Itu antara amalan yang patut kita lakukan pada malam ni dan juga esok hari serta hari-hari tasyrik seterusnya. Alhamdulillah. Bagi Dr. Zul, ketika rakyat Malaysia agak ataupun dalam keadaan begitu tertekan kerana kita sudah sedang melalui pandemik COVID-19 dengan jangkitan yang amat serius dan jumlah di hospital masih tinggi, kematian melebihi 3 angka saban hari. Apa yang boleh kita titipkan untuk kita merasakan bahawa ini merupakan satu ujian besar kepada seluruh dunia, kepada warga Malaysia khususnya umat Islam. Apa yang boleh kita anggap apabila kita menerima ujian dikala kita meraihkan hari besar seperti Idul Adha ini, Dr. Zul?
Ya, pertama sekali saya sempat pada tengah hari tadi untuk menziarahi Hospital Kuala Lumpur untuk mengkhususkan kepada frontliner daripada kalangan Jawi dan Jakim yang berkhidmat sebagai pengurus jenazah. Dan saya sempat melihat banyak jenazah sama ada COVID-19 atau yang lain. Begitu juga sempat berbincang dengan doktor-doktor dan mereka yang terbabit dalam keadaan seperti ini sebenarnya amat menginsafkan. Bila sebut COVID-19 ini, yang disebut COVID adalah benar, memang itulah hakikat sebenarnya. Jadi ketika mana kita menyambut Hari Raya Aidil Adha seperti ini, kita zahirkan rasa kecanaan dan keprihatinan kita kepada semua sahabat-sahabat kita, rakan taulang, jiran tetangga. Sebab itu Rasulullah SAW pernah memberi satu pandangan, satu pendapat ataupun satu hukum supaya semua daging-daging korban itu jangan disimpan. Sedangkan dalam hadis yang lain, Nabi suruh simpan. Nabi kata, kulu wa tasaddaqu wa dakhiru. Kamu makanlah sebahagian daging korban, kamu sedekah sebahagian yang lain, kamu simpan. Tetapi dalam satu masa Nabi kata, kamu kena bagi semua. Lalu bila ditanya kenapa selepas tahun itu, Nabi kata, li ajli dafah. Kerana datangnya tetamu yang ramai yang datang ke kota Madinah, jadi kita jamukan mereka dengan makanan tersebut. Mengkias kepada isu seperti ini, menggambarkan kepada kita bahawa apabila kita tengok rakan taulang kita yang terbabit dengan pandemik sekurang-kurangnya kesan ekonomi kehidupan, maka bantuan seperti mengecap rasa daging yang telah disembelih, dikorbankan itu diberi kepada mereka, memberi satu erti dan makna yang besar kepada mereka. Begitu juga kita cuba bantu seupaya mungkin dalam bab-bab yang lain supaya kita menyeimbangkan rasa syukur dan gembira kita dengan kita membantu rakan taulang, jiran tetangga, sahabat handai dan kaum keluarga yang memerlukan sejumlah bantuan. Sekurang-kurangnya kita sama-sama merasakan bahawa betapa dekatnya hubungan kita dengan saudara-saudara kita, hablum minan nas, yang akhirnya kita kukuhkan juga hubungan kita dengan Tuhan, hablum minallah. Jadinya bila kita boleh buat seperti ini, walaupun kita rasa gembira, kita rasa syukur, tapi kita terjemahkan syukuran itu dengan membantu, menolong, juga menghiburkan atau membahagiakan hati-hati sahabat kita yang memerlukan sejuzuk daripada bantuan-bantuan. Dengan itu, insya-Allah tertahqiqlah maksud dan makna korban, iaitu berkorban untuk saudara-saudara kita dan juga memberi bantuan seadanya daripada kita. Wallahu a'lam. Kerajaan Saudi membenarkan hampir 60,000 untuk menunaikan haji tahun ini, dan dalam masa yang sama sebilangan sekitar 200 lebih rakyat kita dibenarkan yang bermustautin di Arab Saudi, sama ada bekerja sebagai expatriate ataupun bekerja di kedutaan ataupun konsul haji dan sebagainya. Mereka antara yang terpilih. Jadi apa yang dititipkan oleh Dr. Zul apabila berinteraksi dengan hampir 200 orang rakyat Malaysia ini yang sedang berwukuf di Arafah pada ketika ini? Pertama sekali, saya juga ingin maklumkan, saya telah mengadakan secara video conference dengan bakal-bakal Haji Duyufur Rahman daripada kota suci Makkah ini yang berada di Saudi pada 3-4 hari lepas. Dan saya merasa teruja bila mana boleh berinteraksi. Banyak kami bincang, jumlah mereka yang disenaraikan hampir 300 orang. 269, mungkin lebih, mungkin kurang sedikit. Dan alhamdulillah respon daripada mereka cukup baik. Saya katakan begini kepada jemaah-jemaah haji bahawa anda adalah insan yang bertuah dan terpilih. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq.
dan serulah wahai Ibrahim kepada manusia supaya melaksanakan haji, maka mereka datang kepada kamu dengan cara berjalan kaki atau menaiki unta-unta yang kurus dari segenap pelusuk dan ceruk tempat, yang jauh, yang dekat, yang dalam dan seumpamanya. Jadi, bila mana kita telah terpilih, sebenarnya kita adalah duyufur rahman. Bukan semua yang dapat. Orang yang lebih kaya pada kita pun kadang-kadang tak dapat, lebih sihat daripada kita pun tak dapat, lebih berpangkat daripada kita pun tak dapat. Maka rezeki seperti ini wajib kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Hari seperti ini, maksud saya walaupun kita berinteraksi pada malam, tapi mereka berada di Padang Arafah dan masih lagi waktu petang, yang mana mereka menunggu saat untuk menuju ke Muzdalifah dan Mina, seterusnya melontar pada keesokan hari. Saat seperti ini, maka gunakanlah dengan sebaik mungkin untuk kita doa kepada Allah, kita munajat kepada Allah, kita zikrullah dengan banyak-banyak, kita membaca Quran, kita beristighfar, kita juga berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka peluang haji ini, bab kata ulama, boleh jadi inilah kali pertama dan kali terakhir. Dan boleh jadi inilah satu-satunya peluang yang terbaik untuk kita isi, tak kala seluruh umat tidak dapat untuk pergi, terutamanya daripada luar, daripada Arab Saudi, tapi Allah memilih kita untuk menjadi tetamunya. Maka gunakanlah peluang ini untuk kita adukan hajat-hajat kita dan kita munajat kepadanya. Dan di sini juga menzahirkan kehambaan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam hadis kursi, Ja'uni syu'shan ghubra. Mereka datang kepadaku dalam keadaan kusuk masai, dalam keadaan berdebu, dek kerana jauhnya musafir. Maka Allah menyatakan, Ishhadu inni qad ghafartu lahum. Saksilah kamu, hai malaikat, sesungguhnya aku mengampunkan dosa hamba-hambaku yang datang berwukuf di Arafah, munajat doa kepadaku, mohon keampunan, maka aku ampunkan dosa mereka semua. Jadinya, bila kita dapat peluang seperti ini, saudara-saudara yang saya kasihi, saudari-saudari sekalian, gunakanlah sebaik mungkin untuk kita lengkapkan dan sempurnakan ibadat haji sebagaimana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami haza. Ambillah daripadaku ibadat haji kamu kerana aku tak pasti sama ada tahun depan aku dapat bertemu lagi kepada kamu ataupun inilah kali terakhir. Dan jelas Rasulullah SAW selepas daripada Hajjatul Wada, 81 hari kemudian Rasulullah SAW wafat di kota suci Madinatul Munawwarah. Jadi apa yang saya katakan, kesyukuran, menggunakan masa sebaik mungkin, menjadikan ibadat haji kita ini benar-benar untuk mengikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa untuk kita doa, kita acarakan dengan pengisian ibadat dengan sesungguh-sungguhnya. Semoga Allah kurniakan kepada bakal-bakal jemaah haji semuanya mendapat haji yang mabrur. Amin. Kita lihat protokol dan juga syarat tunai haji 1442 Hijrah ini begitu ketat dengan protokol kesihatan diletakkan di hadapan sekali. Mereka yang dibenarkan mungkin hanya dibenarkan untuk melakukan umrah sekali sahaja. Untuk masuk ke masjid pun begitu ketat, mereka perlu beratur dan sebagainya. Di hotel penginapan, begitu juga jumlahnya dikurangkan. Begitu juga di dalam bas, pergerakan di Mina dan di Muzdalifah. Jadi kalau kita nak gambarkan, Dr. Zul, kalau kita dibenarkan menghantar jemaah pada tahun-tahun hadapan, kita mengharapkan
begitu, keadaan pandemik semakin kurang dan ramai rakyat kita sudah pun diberi vaksinasi. Adakah Dr. Zul menjangkakan ataupun kerajaan menjangkakan kos untuk menunaikan haji pada masa-masa akan datang akan meningkat dengan situasi yang kita lihat pada jemaah yang melakukan ibadah haji pada tahun ini, Dr. Zul? Ya, sudah barang pasti apabila kita tengok beberapa kos-kos yang tidak kita terjangka sebelum daripada ini, kerana kita dapati bahawa penjarakan itu satu hal dan kita biasanya perlu meraihkan apa yang dikatakan tentang kesihatan. Saya berkesempatan untuk menunaikan ibadah umrah pada bulan Ramadan baru-baru ini menjadi tetamu Rabitah Al-Alamil Islami bersama dengan rombongan. Dan saya dapati mereka mula menguatkuasakan berkenaan dengan pengambilan vaksin. Ketika itu hanya 2 baru, sekarang telah dilebarkan kepada beberapa vaksin lain. Masa itu hanya Pfizer dan AstraZeneca. Sekarang sudah ada Sinovac, sudah ada beberapa lagi yang lain, tetapi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh mereka. Jadi bila kita tengok dengan peraturan-peraturan, sebagaimana yang kata Cik Nazri, kebarangkalian peningkatan dari segi kos dan juga perkara yang terkait ketika kita berada di sana dengan peraturan-peraturan yang ketat. Mungkin dari segi makan minum, dari segi tempat tinggal yang kalau dulu boleh diisi sampai banyak, maka sekarang mungkin dihakkan. Semuanya itu perlu diambil kira. InsyaAllah kita sentiasa mengambil kecaknaan dan saya akan dapatkan maklumat dari semasa ke semasa dan insyaAllah mengikut apa yang sepatutnya, insyaAllah pada selepas haji ini, mungkin dalam 2-3 bulan kemudian kita akan juga pergi ke sana untuk melihat apa yang sepatutnya kita boleh perbaiki dan kita boleh dapat sejumlah maklumat untuk kita dapat laksanakan pada tahun hadapan. Dan saya mengambil kesempatan dengan mengajak tabung haji yang ada wakil-wakil kita di sana untuk dapatkan semua maklumat-maklumat terperinci dan detail agar apa yang kita rancangkan dan apa yang kita nyatakan itu memang itulah realiti dari segi perbelanjaannya, dari segi keadaan sebenarnya, dari segi pergerakannya, dari segi yang mana boleh, yang mana tak boleh dan peraturan-peraturan serta SOP yang mungkin berubah dari semasa ke semasa, tapi semuanya itu kita akan ambil kira. Semoga kita tidaklah dalam keadaan terlepas maklumat-maklumat yang penting dan juga sasaran yang kita nak sampaikan itu benar-benar menepati dan kita berjaya seterusnya sama ada melaksanakan ibadah umrah selepas dibuka ataupun haji pada tahun hadapan insya-Allah. Menarik. Dr. Zul, untuk protokol Idul Adha, solat berjemaah Idul Adha dan solat-solat lain termasuk solat Jumaat dan juga ibadah korban dibenarkan oleh Majlis Keselamatan Negara mengikut SOP dan juga protokol yang ketat. Tetapi apakah pesanan Dr. Zul supaya perayaan yang bermula esok ini yang kita akan dibenarkan bagi setengah-setengah negeri untuk menunaikan solat Idul Adha, dibenarkan juga untuk menghadiri ibadah korban dengan protokol yang ketat. Jadi apa pesanan Dr. Zul supaya kita amat berhati-hati dan kita elakkan supaya kluster tempat ibadah kita yang kita rindukan ini tidak menjadi satu lagi tempat perebakan baru ataupun jangkitan baru untuk COVID-19. Apa pesanan Dr. Zul? Okey, pertama sekali saya sejujurnya mengucapkan alhamdulillah dan syukur. Kerana sebagai contoh, kalau di wilayah Persekutuan sudah dibuka 2 Jumaat dah berkenaan dengan penambahan bilangan. Dan istimewanya di Kuala Lumpur ini, kita bahagikan ataupun di wilayah Persekutuan, masjid ini beberapa kategori. Kategori utama sampai 300 orang. Dan kategori kedua 100 orang dan ada tempat 50 orang. Ini melihat kepada keluasan masjid dan juga suasana tempat tersebut.
yang memungkinkan untuk mereka boleh ramai ataupun sedikit. Jadi apa yang saya nak tarik perhatiannya ialah 2 minggu yang sudah hampir 2 minggu pelaksanaan ini ataupun 2 Jumaat yang saya dapati alhamdulillah kepatuhan yang tinggi. SOP sahabat-sahabat kita ikut dengan kefahaman yang amat baik. Kalau dulu mungkin masih lagi ada tahap 98-99%, tapi saya lihat mutakhir ni menuju hampir 99, kalau tak 100% pun. Maknanya kedudukan kita punya SOP adalah amat-amat baik. Cuma ada beberapa pesanan daripada saya, iaitu tak kala kita keluar, janganlah keluar dalam bentuk serentak sehingga bergebuk-gebuk yang menyebabkan tidak lagi berlaku penjarakan sosial. Menjadi kelaziman memakai mask atau pelitup muka adalah perkara yang semestinya tak kala kita juga berada dalam gelombang dengan varian baru Delta ini dan juga masih lagi kurang surut dengan sebaiknya, maka yang ini kita kena jaga dengan sebaiknya. Ketiganya, tak kala kita dibenarkan berkorban Aidil Adha untuk sembelih, maka di situ kita pulangkan kepada negeri masing-masing kerana mereka lebih mengetahui keadaan negeri masing-masing. Setengahnya benar, setengahnya masih lagi tidak membenarkan dan kerana pertambahan bilangan pesakit COVID di tempat mereka dengan merebak. Walau macam mana pun suka saya tegaskan, tempat yang dibenarkan itu cuba patuhi apa yang telah diputuskan oleh MKN dan juga oleh Kementerian Kesihatan, oleh Kerajaan Malaysia, dan kita telah mengeluarkan panduan atau garis panduan dan JAKIM telah war-warkan dan kita boleh rujuk apa dia garis panduan yang telah dikeluarkan berkenaan dengan tata kelola berkorban ini. Bahkan kalau kita tengok, insya-Allah apabila kita dapat patuhi, maka kita doa pada Allah tidak lagi timbul mana-mana kluster korban, kluster masjid, kluster Aidil Adha, tidak ada kluster. Yang adanya adalah pemberian daging korban, pematuhan SOP pada tahap yang tinggi. Begitu juga solat Aidil Adha dibuat dengan sebaik mungkin, dengan penjarakan sosial, dengan rasa insaf dan syukur kepada Allah atas kurniaan nikmat yang Allah kurniakan. InsyaAllah kalau ini kita dapat laksanakan, dan kita juga perlu untuk menghidupkan rumah-rumah kita dengan zikrullah dan takbir bersama kaum keluarga untuk kita gemakan dan kita meriahkan hari raya, hari yang baik ini untuk kita lantunkan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana perintah Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Akhir sekali Dr. Zul, adakah wajar dengan protokol untuk masjid dan juga ibadah korban ini bagi mereka yang ingin hadir ke masjid ditetapkan mereka yang sudah pun mendapat ataupun melengkapkan dos vaksin 2 dos itu ataupun terpulang kepada pihak masjid sama ada menerima yang mereka yang hanya mendapat 1 dos masih dibenarkan untuk datang ke masjid ataupun bagaimana? Setengah negeri seperti di Selangor mereka menetapkan itu 2 dos dos vaksin itu barulah mereka dibenarkan dan perlu diselidiki ataupun diperiksa oleh jawatankuasa masjid. Pandangan Dr. Zul. Okey, dalam masalah ini saya tidaklah dalam bentuk rigid yang amat. Bahkan dalam mesyuarat muzakarah fatwa kebangsaan yang terakhir, bila mana kita telah putuskan dalam muzakarah tersebut, Ashabus Samahah dan ahli jawatankuasa fatwa telah memutuskan bahawa sayugia dan sepatutnya diberi kelonggaran utama kepada mereka yang telah mengambil 2 dos. Itu hasrat yang telah dilontarkan atau dicadangkan oleh pihak Ashabus Samahah, ahli majlis fatwa kebangsaan. Saya melihat dalam isu situasi seperti ini, pertama sekali yang kita pentingkan adalah pematuhan SOP, dan yang keduanya kita juga tidak ada gejala-gejala yang membawa kepada COVID-19 ini.
kita tidaklah menyatakan bahawa kewajipan untuk 2 vaksin memandangkan negara sedang bertarung untuk menyelesaikan sebanyak mungkin untuk divaksinasikan untuk rakyat kita ini. Jadi insya-Allah saya yakin mungkin selepas sebulan atau sebulan 2, maka pada masa itu arahan supaya semua ada 2 dos vaksin kemunasabahannya adalah amat tinggi. Tetapi buat masa ini cukuplah mengikut prosedur yang dibuat oleh pihak Majlis Agama Negeri masing-masing dengan mengharapkan mereka yang hendak mengunjungi masjid selamat daripada COVID dan tidak ada gejala serta simptom dan mereka mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan dengan sebaik mungkin, maka layaklah mereka masuk ke masjid. Adapun sokongan untuk 2 vaksin, memang itulah yang kita hasratkan, kecuali masa yang begitu menghambat kita untuk menetapkan yang ini, insya-Allah dalam sebulan 2 lagi ramailah. Sebab kalau kita nak buat macam ni, kita bimbang Tok Imam masih lagi belum vaksin. Jadi siapa nak jadi Tok Imam? Tok Bilal tak ada juga. Jadi susahlah macam tu. Mungkin selepas bulan 2 lagi insya-Allah saya yakin ramailah Tok Imam, Tok Bilal, AJK Masjid dan juga para asatizah, guru-guru dan orang ramai penduduk boleh memeriahkan dan mengimarahkan masjid dengan sebaiknya insya-Allah. Terima kasih. Itu pencerahan yang amat baik sekali. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama. Terima kasih Dr. Zul. Apa yang kita titipkan menjadi kataupun pengajaran dan juga iktibar bagi penonton Esrawani pada malam ini. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.